Selamat pagi semua. Mari kita kembali kepada apa yang kita telah tinggalkan pada pada kelas sebelum ini. Okey, tempoh hari kita telah belajar tentang formasi 3-3. Sekarang kita tengah nak belajar. Ini sudah kita belajar. Tunggu dulu Adakah ini benda yang sama? Cikgu cek buku teks dulu Macam benda. Cikgu syarat sebentar. Okey, buka buku teks kamu. Okey. Jadi kita teruskan dengan kita punya lesson. Okey, cikgu salah crop. Cikgu rasa cikgu salah crop. Okey, mari kita teruskan. Tadi kita belajar tentang formasi 2-4. Sekarang kita belajar tentang formasi 2. Tempoh hari kita belajar 3-3, sekarang ialah 2-4. Okey, kita tengok dulu apa itu formasi 2-4 ya. Okey, dalam formasi 2-4 cikgu buka dulu. Okey. Apa itu formasi 2-4? Kita tengok di sini Okey, formasi 2-4 digunakan untuk menguatkan bahagian serangan supaya kamu punya defense itu sangat kuat. Okey, maksudnya 4 orang akan berada di bahagian 6 hingga 9 meter. Okey. 2 orang pemain akan berada di luar kawasan 9 meter iaitu di sini. Nampak tak? Nampak yang dua ini? Dan mereka bertindak sebagai apa? Sokongan, penyerangan dan juga pertahanan. Just in case bola itu dipas kembali ke orang yang di luar, orang dua itu ada di situ untuk standby. Okey? Standby untuk menyokongnya untuk mendapat semula bola itu ya. Dan juga untuk sebagai pertahanan kalau bola itu keluar sudah kan dari garisan 6 meter dan 9 meter dia keluar sudah, dia ada 2 orang standby untuk jaga ambil balik bola, rampas balik bola itu dan supaya dia boleh kasih balik kepada pihak penyerang iaitu 4 orang dalam bahagian serangan. Okey, lepas tu seorang pemain penyerang dalam kawasan 6 hingga 9 meter bertindak sebagai pivot. Okey. Serangan digerakkan daripada pemain di luar kawasan 9 meter. Maksudnya mereka mula buat serangan dari sini. Dari sini, okey. Jaringan boleh dilakukan oleh pemain di luar kawasan 9 meter dengan melakukan jaringan dari belakang. Maksudnya kalau mereka dari 9 meter di sini, mereka boleh buat jaringan juga dikenali sebagai back strike. Dikenali sebagai back strike dan dia mengaplikasikan 6 step. Formasi ini memberi ruang, apa kebaikan dia? Dia memberi ruang kepada jaringan dilakukan oleh 4 orang pemain ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang dalam kawasan 6 meter sehingga 9 meter atau jaringan dari belakang oleh 2 orang di sini ni. Ini 2. Okey. Formasi ini sering digunakan apabila pihak lawan mempunyai pertahanan yang kuat. Okey. Sebelum itu kita belajar 3-3. 3-3 itu 3 serangan, 3 menyokong. 3 defense lah, betul ke tidak? Okey, 3 attack, 3 defense. Tapi itu sangat kalau pihak lawan sudah tahu, kamu mungkin akan dikacau oleh pihak lawan lah. Tapi ini kalau kamu punya pihak lawan sangat kuat, ini adalah salah satu teknik yang mereka guna, formasi 2-4. Benda yang sama siapa GK, penjaga gol semua tu cikgu takkan ulang lagi. Okey, strategi serangan 2-4. Okey, serangan digerakkan dari bahagian pertahanan. Okey, sini pertahanan. Nampakkah? Dari sini pertahanan. 2 orang pertahanan tu, lepas tu dari sebenarnya ada berapa orang? Sekurangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi mereka bergerak dari luar 9 meter ke dalam 9 meter dan akhirnya mula gol di luar 6 meter. Okey. Tetapi mesti tinggal 2 orang untuk membuat pertahanan jikalau sesuatu berlaku. Okay. Serangan digerakkan dari bahagian pertahanan. Bola dihantar dengan menggunakan hantaran yang pendek ya. Dan kerana mereka semua rapat, betul ke tidak? Tengok rapat.
untuk menggerakkan serangan kepada pihak pasukan lawan. 4 orang pemain penyerang akan berada di kawasan 6 meter. Di sini. Dalam sini mereka perlahan-lahan akan bergerak ke dalam sini. Yang di tengah ini, okey. Bagi menggerakkan serangan kepada pihak lawan. 4 bagi menggerakkan serangan. Pemain akan bergerak dengan pantas, mengeleceh dan menggunakan pelbagai teknik hantaran kepada sayap kanan, sayap kiri dan pemain kiri bagi kacirkan pertahanan pihak lawan dan mempeluangkan gol. Maksudnya mereka cuanai cuanci. Mereka buang sini, buang sana. Di antara siapa? Di antara sayap kanan, sayap kiri dan center. Kenapa? Supaya pihak lawan mereka keliru. Okey. Percubaan ke arah gol akan lepas dari mereka keliru sudah, mereka akan cuba untuk gol dengan menggunakan pelbagai teknik jaringan. Percubaan boleh dilakukan dengan pemain yang menggunakan 6 step daripada kawasan 9 meter. Orang yang di luar boleh, orang yang di dalam 9 meter pun boleh. Okey. Kita tengok betul ke? Tunggu dulu Okey, tak apa. Kita guna buku teks di sini sahaja. Salah. Salah. Okey, ini adalah strategi formasi, betul ke tidak? Strategi menyerang. Seterusnya adalah strategi. Tengok sini. Cara bermain dan menentukan pemenang formasi 2-4. Okey. Jadi murid seperti biasa dibahagikan kepada 2 kumpulan bertuju. Kedua-dua kumpulan menggunakan formasi serangan yang telah dipelajari. Kumpulan B akan memulakan permainan dengan melakukan keserangan. Okey, biasa satu tim dulu pegang bola. Manakala kumpulan A akan defend, bertahan. Kedua-dua kumpulan akan menggunakan semua kemahiran dan akan membuat keputusan untuk menjaring jika mempunyai peluang. Setiap kumpulan bebas melakukan strategi serangan yang difikirkan sesuai, tetapi mereka perlu guna kreativiti. Okay, it's all about the strategy. Semua tentang strategi. 你计划得很好，一定会很赢。Orang yang dapat membuat strategi yang baik akan menang. Okey, kedua-dua kumpulan bermain dalam situasi permainan sebenar dengan mengaplikasikan peraturan dan undang-undang permainan. Kumpulan yang mendapat jumlah seperti biasa jaringan yang tertinggi akan ditetapkan dan dalam masa yang ditetapkan akan dikira sebagai pemenang. Okey, mari kita tengok apakah kekuatan dan kelemahan formasi 2-4. Yang pertama, kekuatannya ialah bahagian serangan dia lebih kuat. Kenapa? Ada 4 orang 4 orang serang, 2 orang defend. Okey. Kamu cakap di mana yang 1 orang tu, cikgu? Di dalam gol sana lah. 1 orang di dalam gol sana makan. Okey. Lepas tu, kelemahannya kalau serangan berlaku, pertahanan tidak sempat untuk melakukan halangan awal. Kalau maksudnya mereka mula pasing-pasing tetapi pihak lawan berjaya mendapat bola, kamu cuma ada 2 orang saja untuk defend, untuk membuat halangan. Okey, pertahanan kamu. Jadi itu sangat bahaya sebenarnya. Okey. Pihak lawan mudah membaca strategi jika berlaku cubaan menjaring dengan menggunakan jaringan dari arah belakang. Okey, kalau mereka tahu sudah ini adalah formasi 2-4, mereka tahu yang kemungkinan 2 orang di luar garisan 9 itu dengan 4 orang di garisan garisan di luar garisan 6 meter itu adalah orang yang akan cuba semua adalah orang yang akan cuba membuat serangan. Okey. Lepas tu bahagian pertahanan melakukan kerja keras yang cikgu cakap tadi jika berjaya digerakkan oleh pihak lawan, yang macam cikgu cakap tadi. Cuma 2 orang saja defend di luar. Jadi tiba-tiba kalau pihak lawan mendapat bola itu, mereka dengan cepat akan passing. Jadi cuma 2 orang defend sebenarnya sangat lemah. Okey, sangat-sangat lemah. Okey, kita teruskan. Apa itu strategi bertahan? Apa itu strategi bertahan? Okey, sorry ya. Oops. Okey, mari kita tengok apa itu strategi bertahan. Okey, pasukan yang ingin memenangi sesuatu perlawan juga perlu mempunyai kemahiran bertahan. Maksudnya mereka dapat defend dan bertahan posisi mereka untuk menghalang bola daripada meninggalkan
meninggalkan gol mereka. Okay, let's say kalau kumpulan A adalah kumpulan yang memegang bola itu, mereka dapat menahan bola itu untuk tidak meninggalkan tempat separuh court itu, tempat yang mereka mau gol itu. Kumpulan A akan dapat menahan bola itu untuk tidak keluar daripada court mereka, supaya mereka dapat terus untuk ke hadapan dan menjaringkan gol. Itu adalah strategi bertahan. Okay, pasukan yang ingin memenangi, okay, mari kita tengok barisan yang kedua. Selepas melakukan serangan atau menjaringkan gol, pemain akan bertukar peranan sebagai pas. Lepas mereka dapat menjaringkan gol atau melakukan serangan, dia akan bertukar peranan menjadi pasukan bertahan. Mereka perlu mengawal pihak lawan dengan melakukan serangan balas atau menjaringkan gol. Menguasai kemahiran, tunggu dulu sebentar, cikgu besar, okay. Mereka perlu menguasai teknik kemahiran bertahan untuk membolehkan supaya pemain tu berkeupayaan untuk bertahan. Kalau bola itu sudah mula keluar, kita perlu bertahan supaya kita dapat merebut balik bola itu dan kita dapat bekerjasama dalam satu kumpulan. Dan kita menggagalkan teknik gerakan taktikal pihak lawan. Okey, teknik ini perlu kerjasama antara satu sama lain, ya. Kalau tidak kerjasama, benda ini tidak akan berlaku, ya. Terdapat dua strategi bertahan, iaitu bertahan individu atau secara berkumpulan. Seperti biasa. Okey, macam seterusnya yang sebelum ni kita belajar, kalau bola baling dia ada dua jenis strategi secara individu dan strategi secara berkumpulan. Okey. Mari kita tengok macam mana kamu bertahan secara individu. Okey, ini kenapa secara individu penting bagi memastikan strategi bertahan dapat dilaksanakan dengan baik. Seseorang pemain yang bertahan akan bergerak dengan pantas ke arah kawasan gol sendiri apabila pasukan kehilangan penguasaan bola. Okey, maksudnya apabila cuma terdapat sudah dia sendiri pegang bola itu. Okey, pemain bertahan dengan secara individu perlu mengawasi penyerang yang menghampiri kawasan gol. Pemain perlu menghalang setiap hantaran dan lontaran, terutamanya di kawasan 9 meter. Terdapat beberapa strategi, antaranya ialah mengawal permainan andangan badan. Ini adalah apabila pihak lawan itu mempunyai bola. Jadi kamu bertahan, ya kelas. Apabila pihak lawan itu mempunyai bola, jadi kamu bertahan untuk menghalang, bertahan untuk menghalang bola itu daripada memasuki gol pihak lawan. Okey, mari kita tengok ialah yang pertama adalah untuk mengawal pemain. Kalau ini ialah satu lawan satu, ya. Kamu nampak dah gambar di sini, seseorang pemain perlu mengawal, membayangi dan memberi tekanan kepada pemain lawan secara individu dengan teliti. Ini satu lawan satu mereka di luar garisan 9 meter. Kawasan yang longgar menyebabkan pemain penyerang lawan dapat meracari ruang kosong, seterusnya melakukan cubaan ke arah gol. Jadi ini cuba. Okey. Okey. Jadi ini yang merah cuba untuk menghalang yang hitam itu untuk memasuki kawasan gol. Ini ialah satu demi satu dia mengawal pemain yang memegang bola itu. Okey, yang seterusnya adangan badan, maksudnya menggunakan badan mereka untuk menghadang mereka daripada passing ball itu untuk masuk ke, ni nampak tak, untuk masuk ke 9 meter dan di 6 meter sana, supaya mereka untuk menghalang pihak lawan untuk menggol. Itu menggunakan badan mereka untuk menghadang. Pemain secara individu boleh melakukan andangan badan kepada mana-mana pemain pihak lawan. Adangan badan bertujuan untuk membataskan, untuk melimitkan penggerakan pemain pasukan lawan untuk menjaringkan gol. Semasa melakukan adangan badan, pemain bertahan tidak boleh menyentuh mana-mana anggota badan penyerang dengan tangan. Maksudnya mereka cuma boleh hadang dan tak boleh sentuh. Sentuh means foul, red card. Faham ke tidak? Seterusnya, strategi bertahan dalam situasi permainan. Okey, ada juga formasi dalam strategi bertahan. Ini ialah secara individu, ya.
Okay, satu ialah kamu kawal pemain yang pegang bola. Satu ialah kamu guna badan untuk hadang dia. Okay. Mari kita tengok seterusnya. Seterusnya ialah mengadang serangan itu. Nampakah orang ini, banyak orang tengok tangan mereka. Mereka tahu sudah orang ini akan cuba untuk gol. Jadi orang-orang di sini cuba menggunakan badan mereka untuk menghadang dan justru juga cuba untuk merampas bola itu. Okey? Nampakkah? Gambar ini sangat clear sudah. Okey, pemain bertahan boleh merampas bola ketika pemain penyerang melakukan cubaan ke arah gol. Okey. Mereka menghadang pada masa yang satu. Kalau mereka cepat, mereka dapat menyambut bola daripada pihak lawan ketika pihak lawan cuba untuk menggol. Okay, merampas bola dengan bersih dan sedar daripada pihak lawan boleh dilakukan dalam semua kedudukan, sama ada dari hadapan, belakang atau sisi. Maksudnya ini semua game hampir sama. Kamu boleh rampas bola itu mana-mana saja asalkan kamu tidak melanggar peraturan. Depan, belakang, tipis, sisi pun boleh. Okay, seterusnya adalah strategi bertahan secara berkumpulan. Okay, ini biasanya secara individu. Tiada kamu semua orang ikut freestyle punya. Okay, asalkan kamu hadang, asalkan kamu guna badan adang, kamu mengawal pemain dan mengadang itu serangan. Kamu gol untuk memastikan dia tidak dapat menggol. Okay, but if secara berkumpulan, okay, secara berkumpulan macam mana? Okey, kemahiran bertahan berkumpulan memerlukan komunikasi dan kerjasama yang baik supaya tidak mudah dibolosi, tidak mudah dikacau oleh pihak lawan. Antara strategi bertahan berkumpulan adalah bertahan mengawal zon dan ketika lontaran percuma. Tengok apa maksud bertahan mengawal zon. Okey, ini bermaksud kalau kamu tengok ini, pihak lawan yang biru akan cuba untuk menggol kerana di sini ialah merah Jadi merah, kumpulan merah tengah menghadang. Okey, jadi terdapat beberapa formasi yang popular ketika digunakan ketika bertahan, iaitu formasi apa? 60-51-42-3-2-1. Okey, jadi ini sangat obvious siapa yang akan cuba menghadang ialah biru. Jadi untuk menghalang pasukan biru, untuk kamu tengok orang dia di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, gol tu tak kira lah. Okay, kira lah tapi bukan dalam kumpulan mengadang. Yang ini ialah bertahan ketika lontaran percuma. Kita kadang-kadang foul kan, kadang-kadang red card ke apa, jadi mereka dapat lontaran percuma kan, betul ke tidak? Benda yang sama. Tengok mereka menahan semua supaya tidak memberi pihak lawan chance untuk gol ke dalam gol, kumpulan biru untuk menggol ke hadapan. Okey, mari kita tengok strategi bertahan dalam formasi 6-0. Okey, hari ini kita cuma akan sampai kepada formasi 6-0 sahaja ya. Okay, mari kita tengok. Formasi ini meletakkan semua pemain bertahan berada dalam kawasan 6 meter di garisan. Formasi ini meletakkan semua pemain, okey, tengok nampakkah 6-0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu maksudnya 6-0. Maksudnya tiada orang lagi di luar 9 meter. Semua di dalam lingkungan 6 meter. Di luar 6 meter. Semua di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang, betul ke tidak? Jadi tak ada orang pun di luar 9 meter. Formasi ini meletakkan semua pemain bertahan di dalam kawasan 6 meter di garisan lengkung. Pemain akan melakukan pertahanan rapat di garisan 6 meter. Okey, supaya kalau dia sudah cover semua, susah sebenarnya untuk pihak lawan melakukan jaringan. Setiap pemain akan mengawasi seseorang pemain lawan yang berada berhampiran dengan dia. Penggerakan pemain semasa bertahan mengikut, okey, maksudnya LD ni akan jaga ini, yang ini akan jaga ini, yang ini akan jaga ini, yang ini akan jaga ini, supaya kamu tidak akan keliru. Jadi kalau setiap orang sudah tahu kamu mau jaga siapa, sebenarnya sangat susah untuk pihak lawan untuk gol kerana kamu tahu kamu pula halang orang ini. Okey, jadi tidak keliru. Okey, bukan 6 orang tu dah tahu saya mau jaga siapa. Dia tahu sudah dia perlu jaga siapa. Faham ke tidak?
Okey. Nombor 4, penggerakan pemain semasa bertahan mengikut penggerakan bola tanpa meninggalkan pengawasan terhadap pemain lawan yang berada berhampiran dengannya. Okey, formasi ini mengaplikasikan man-to-man marking, maksudnya satu lawan satu. Jadi kamu tidak keliru seperti kalau begitu satu lawan satu, sebenarnya kamu akan dapat kebanyakan masa kalau pertahanan kamu adalah kuat, kebanyakan masa orang itu tidak akan dapat menggol dengan senang. Formasi bertahan ini menyukarkan yang poin ke-6, menyukarkan penyerang lawan melakukan percubaan menjaring dari kawasan 6 sehingga 9 meter. Mari kita tengok semua pemain pertahanan berada di garisan 6 meter untuk melakukan pertahanan di garisan lengkung dan bersiap sedia untuk setiap percubaan menjaring oleh pihak lawan. Okay. Setiap pemain bertanggungjawab untuk memerhati, mengawas zon yang telah ditetapkan dengan rapi, dan semua pemain akan menggunakan adangan, guna badan, berebut, kalau boleh merebut bola itu, menepis bola dan seterusnya kembali ke posisi asal dengan pantas. Okay. Setiap pemain perlu berkomunikasi antara satu sama lain supaya pihak lawan tidak berjaya melakukan percubaan ke arah gol. Okay. Walaupun sistem ini memberi peluang kepada penyerang lawan bebas untuk melakukan hantaran kiri dan kanan, namun mereka tidak mudah untuk memasuki kawasan 6 meter dan melakukan percubaan ke arah gol. Strategi bertahan mudah dilakukan dengan pertahanan dibagi kepada dua kumpulan kiri dan kanan. Hal ini menjadikan kawalan lebih rapat dan serangan lawan mudah dibaca. Okay, cara bermain seperti biasa, ada 7 orang, dua-dua guna teknik yang mereka belajar. Okay, bebas menggunakan strategi. Kedua-dua mengaplikasikan dan bermain menggunakan undang-undang. Kumpulan yang berjaya mengurangkan bolos dalam masa yang ditetapkan dikira pemain. Maksudnya kalau mereka dapat kumpulan merah, di sini merah kan? Okay, kumpulan merah berjaya untuk mengadang mereka menang. Okay? Kalau kumpulan kuning, kalau dia berjaya untuk serang dan sampai ke depan, lepas gol mereka menang. Ini sangat biasalah. Apa kekuatan formasi 6-0? Bahagian pertahanan sangat kuat. Ini kita tahu kerana semua di sini satu demi satu, satu lawan satu. Jadi sebenarnya sangat susah. Okey, mudah menggagalkan setiap serangan lawan. Menyukarkan pihak lawan untuk melakukan serangan dalam kawasan 6 meter kerana semua sudah di-guard. Kalau kamu terdapat melalui, kumpulan kuning ini tidak dapat melalui kawasan 6 meter, dia sebenarnya tidak dapat masuk ke gol langsung. Ini sangat logik ya. Kita tunggu dulu . Lepas tu menyukarkan pihak lawan untuk melakukan serangan dalam kawasan 6 meter. Kelemahannya ialah memberi ruang yang besar kepada pihak lawan untuk bergerak bebas kerana tiada orang guard di luar 9 meter. Dan mengatur serangan dalam kawasan. Jadi ruang yang di luar sini, di sini. Ruang yang di luar sini sangat besar. Mereka boleh bergerak dengan sesuka hati. Jadi sebenarnya kadang-kadang susah untuk kamu mengawal juga. Kerana kamu cuma di dalam 6 meter sahaja. Bahagian serangan sangat lemah. Jika merancang serangan kilat, penyerang akan mudah diadang dan serangan mudah dipatah. Memberi peluang kepada pemain penyerang yang tinggi melakukan backstrike, jaringan lompat dan jaringan jauh. Okay, itu sahaja untuk lesson kita hari ini. Apa yang cikgu akan buat untuk anggap kamu ada datang ke kelas, jawab, tekan link itu seperti biasa macam kelas sebelum ini. Kalau kamu ada jawab, guna fake ID, guna email yang palsu, guna nama kamu, kelas kamu, lepas tu @gmail.com. Jangan guna yang betul kerana cikgu tak tahu. Kalau kamu tidak guna nama betul dalam email, cikgu tak tahu siapa itu siapa. Itulah cikgu cakap, guna saja email yang palsu. Tak penting punya asal cikgu nampak nama kamu. Okay, jawab soalan-soalan itu dan cikgu akan anggap kamu hadir pada hari ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Thank you.